Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat satu soalan. Bilakah waktu yang sesuai untuk beli barang-barang komputer? Saya nak upgrade PC ni habis cerah. Jawapan dia ialah sekarang atau dalam tempoh 3 bulan ni lah. Adakah benda ni berkait rapat dengan kejatuhan harga Bitcoin yang teruk tu? Itu yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni. Saya nak cerita kenapa harga barang-barang komputer, tak kisahlah graphic card ataupun laptop dekat Malaysia ni, mula jatuh dan juga stable. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang like. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, saya bahagikan video ni kepada beberapa subtopik bagi memudahkan tontonan anda, dan untuk pengetahuan anda, subjek perbincangan kita kali ni tidak terhad kepada graphic card, processor, RAM, SSD, barang-barang custom PC sahaja, tapi semua benda yang meliputi dunia IT termasuk dengan laptop dan juga printer. Kita pergi kepada topik pertama, iaitu adakah disebabkan kejatuhan harga Bitcoin maka harga barang-barang komputer jatuh? Untuk pengetahuan anda, harga Bitcoin baru sahaja jatuh bawah dari RM150,000 Malaysia, dari RM230,000 Malaysia. Kau jatuh sembah bumi bosku. Just a quick recap. Kenapa? Apa kaitan antara mining Bitcoin dengan harga barang komputer ni? Untuk pengetahuan anda, mining Bitcoin ni dia perlukan graphic card. Maka miners dia beli graphic card dengan jumlah yang sangat banyak, 30 biji, 100 biji, 200 biji, even ada yang beli sampai 1000 biji graphic card. Maka bila mana mereka beli graphic card dalam jumlah yang sangat banyak, permintaan untuk graphic card tu jadi sangat tinggi. Sedangkan supply ataupun bekalan graphic card tu adalah pada takuk yang sama. Maka apa yang berlaku ialah harga untuk graphic card naik dengan melampau lah. Bayangkan dulu kita boleh beli GTX 1650 pada harga RM600 Malaysia. Latest price untuk GTX 1650 ialah RM1,100 Malaysia. Nampak tak betapa tingginya kenaikan harga graphic card disebabkan Bitcoin tadilah. Jadi bila mana Bitcoin ni jatuh, adakah harga barang komputer tu jatuh sekali? Jawapannya mungkin ya, tapi saya lebih percaya tidaklah. Sebab untuk pengetahuan anda juga, dalam video kali ni kita akan guna perkataan untuk pengetahuan anda banyak gila. Untuk pengetahuan anda yang benda ni, maksudnya harga Bitcoin jatuh menyembah bumi, bukanlah kali pertama berlaku dalam senario cryptocurrency lah. Sebelum ni dah pun berlaku. Dan untuk pengetahuan anda juga, miners yang jerung ni, yang mining dalam satu skala yang besar, dan juga orang-orang yang dah lama dalam bidang cryptocurrency ni, mereka tak cuak. Maybe ada di antara kawan anda yang mining 2-3 graphic card, dia tengok harga Bitcoin jatuh, dia cuak, maka dia jual graphic card dengan harga murah-murah. Tapi untuk golongan yang besar jerung otai ni, mereka tak bimbang langsung lah. Benda ni dah pernah berlaku. Even mereka percaya yang mana harga Bitcoin dia akan rebound balik. That's why kita tahu perkataan hold tu, HODL tu. Itu rujuk kepada hold, HOLD, untuk golongan mining, untuk golongan cryptocurrency lah. So kita tahu untuk pengetahuan anda juga, sebenarnya graphic card ni digunakan bukan untuk mining Bitcoin pun. Sebelum ni yes, tapi disebabkan difficulty level untuk Bitcoin tu dah jadi tinggi gila, maka orang mining Ethereum. Mungkin anda tahu perkataan NFT, non-fungible token. Selagi mana NFT rancak, maka Ethereum pun rancak. Sebab NFT dia punya base tu Ethereum. Orang kena guna Ethereum untuk hasilkan NFT tu sendirilah. Maka sebenarnya tak ada kaitan pun harga Bitcoin jatuh dengan harga barang komputer jatuh. Persoalannya sekarang, apakah yang menyebabkan harga barang komputer di Malaysia dia jatuh ataupun stable? Jawapan dia ialah overstock. Lebihan bekalan stok di Malaysia. Kata kunci dia Malaysia sebab yang berlaku sebenarnya stock shortage tu masih lagi berlaku di luar Malaysia. China masih tak mampu bekalkan
penuhi permintaan rakyat satu dunia ni, manusia-manusia satu dunia ni, disebabkan ada dua masalah besar yang berlaku dekat China sekarang. Yang pertama, raw material tu, material bahan mentah tu sendiri tak ada untuk hasilkan produk. Yang kedua, harga elektrik, tarif elektrik dekat China sangat tinggi menyebabkan kilang-kilang terpaksa beroperasi separuh hari. Kalau dulu mereka run 24 jam 7 hari seminggu, tapi sekarang mungkin 12 jam 7 hari seminggu lah. Even ada kilang-kilang yang dari China mereka berpindah ke Indonesia untuk atasi masalah tarif elektrik tadi. So, sebenarnya stock shortage masih lagi berlaku, tapi di Malaysia berlaku overstock. Benda ni disebabkan masa PKP adalah satu tempoh syurga untuk penjual-penjual barang komputer termasuk dengan saya. Jualan untuk barang komputer ketika tu memang mind blown gila. Bayangkan saya ada seorang kawan yang biasanya jualan dia sebulan dalam RM300,000 Malaysia, tapi masa PKP jualan dia naik sampai 3-4 juta ringgit Malaysia. Dia dah beli Alphard kot, sebiji dia beli dengan tempoh PKP dalam masa 1 tahun setengah macam tu lah. Jadi bila orang nampak yang beli je stok akan laku, maka masa stok ada bulan 10 dan juga 11 hari tu, semua kedai dia beli je stok tanpa fikir status kewangan mereka. Bila kerajaan umumkan PKP kedua tamat, masa tu kita boleh nampak kau punya jualan barang komputer dia jatuh merudum lah. Benda ni disebabkan spending style, cara orang guna duit tu sedikit berbeza dengan 2019 ke bawah. Kalau dulu orang bayar duit ni untuk beli barang-barang komputer macam keyboard yang ada dekat depan saya ataupun maybe baju yang saya pakai ni, tapi lepas PKP, maybe disebabkan sepanjang PKP tu dah duduk lepak dengan family lama-lama, orang lebih suka spend pada lifestyle punya produk lah. Macam contoh, travel, even restoran. Saya ada 2 biji restoran Jepun. Satu dekat Kota Baru, Kelantan dan satu lagi dekat Bangi. Nama dia Samurai Yakiniku. Kami jual barang makanan-makanan BBQ Jepun lah. Sales untuk Samurai Yakiniku, kedua-dua cawangan ni lepas je PKP memang mantap gila babe. Tapi sales untuk kedai komputer saya, Mona Lisa, memang teruk gila lah. That's why saya kata spending style untuk rakyat Malaysia ni dah berubah lepas PKP baru ni lah. Balik pada cerita overstock tadi, maka disebabkan overstock tu berlaku, kedai-kedai sekarang dia tak boleh nak, tak boleh nak angkuh sangat. Dia tak boleh nak jual satu set PC. Kalau ada kedai yang kata, okay, awak nak beli grafika ni, awak kena bundle dengan sekian, hakikatnya anda boleh demand. Anda kata, oh saya tak nak bundle, tapi tak apa, saya pergi dekat kedai lain. Kedai lain mampu offer kepada saya tanpa perlu bundle. Memang itu yang berlaku. Kita kena faham, setiap company status kewangan dia berbeza. Ada company besar yang status kewangan dia tak terjejas walaupun mereka overstock. Tapi ada company-company kecil yang kewangan mereka memang tenat gila disebabkan overstock. Maka apa yang mereka buat? Mereka akan buang harga asalkan mereka dapat tukar stok tadi jadi tunai lah, jadi cash. So mereka dapat bayar gaji pekerja, dapat bayar sewa dan sebagainya. So itu yang berlaku sebenarnya dekat Malaysia ni. That's why saya bagi tahu kepada anda, kalau anda ingin beli barang komputer, anda boleh beli sekarang atau dalam tempoh 3 bulan ni. Kenapa dalam tempoh 3 bulan kan? Okey, yang pertama, bulan 1 dan juga 2, pelajar-pelajar dah pun masuk ke dalam universiti. So, demand untuk barang-barang komputer dah berkurang. Dan bila masuk bulan 3, bulan 4 nanti, kita dah start puasa. Setiap tahun memang pattern pembeli barang komputer ni, bulan puasa orang tak beli barang komputer. Seriously, orang tak beli. Memang kalau anda pergi dekat kedai komputer Mona Lisa tu, staff-staff bulan puasa Ramadan, orang tak tahu nak buat apa. Mungkin boleh main game ataupun baca Quran. Tak ada customer punya. Tapi masa raya tu memang tinggi. That's why dalam masa 3 bulan ni, ada company-company yang kewangan mereka mungkin sedikit tenat. Jadi mereka akan buang harga, mereka akan jual ikut kehendak pengguna lah. Kalau anda nak beli barang komputer, anda boleh beli sekarang. Cuma anda kena tahu, stock shortage untuk satu dunia masih lagi berlaku. Cuma di Malaysia buat masa ni berlaku overstock. So habis sahaja stok yang berlaku, habis sahaja situasi overstock dekat Malaysia ni, maka harga barang komputer akan naik balik. Oh, dan sebut tentang
kenaikan harga barang beli barang komputer sekarang, kalau kita go deep lagi tentang graphic card sahaja, kita boleh tengok yang Nvidia baru sahaja announce RTX 3050 yang akan dijual pada harga RM1,300-RM1,400 Malaysia lah. Benda ni dia akan bagi efek kepada GTX 1660. Maybe 1660 Ti, maybe 1660 Super. Walaupun performance dia tak mampu menyaingi tiga abang dia ni, tapi anda kena tahu yang RTX 3050 dia adalah ray tracing ready. Jadi kalau anda nak main dengan RTX tu, orang akan beli RTX 3050 instead of GTX 1660 dan juga 1660 Ti dan juga 1660 Super. So atas dasar tu, kalau anda nak upgrade anda punya graphic card sekarang dan anda punya budget tu sekitar 1660, anda boleh demand kau-kau punya. Dan untuk pengetahuan anda, stok untuk GTX 1660 sangat banyak dalam pasaran sekarang. Itu sahaja dari saya. Saya harap video ni sedikit sebanyak membantu anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.